Tapi David masih mendapat menghadirkan diri pada malam ini. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ni terlewat sikit sebab jam sangatlah tuan ni. Ampang ni synonymous dengan jam lah. Macam Shah Alam pun synonymous dengan jam, Ceras synonymous dengan jam. Yang saya salute tuan-tuan ni, tuan-tuan boleh hidup ya, daripada dulu sampai sekarang ni, hidup dengan keadaan jam. Kalau mereka Indonesia dia panggil macet. Ini macet. Macam mana tuan-tuan, satu masa dulu saya bagi syarahan, tak lama lah, dalam 3 minggu yang lepas. Tempat yang saya bagi syarahan tu tuan-tuan ni, di atas kepada Shah Alam tu. Atas Shah Alam sana, atas lagi pada Shah Alam tu. Dekat-dekat 2 jam tuan-tuan, 2 jam daripada Taman Tun Dr. Ismail, rumah saya. Jam, ya Allah, jam. Jalan tepi tu, yang sebelah kiri tu, yang untuk lorong motosikal tu, nampaknya boleh lalu. Tapi tuan-tuan, sahabat saya, pemandu saya tak mampu. Saya suruh dia ikut jalan ni, ikut jalan ni, ikut jalan ni. Saya ada ni. Tapi dia tak ada kekuatan ni nak lawan peraturan-peraturan yang ada dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, syarahan selepas Isyak. Muncullah teman-teman mempunyai kekuatan, tuan-tuan nak tunggu sepanjang dari Maghrib buat selepas Isyak. Inilah yang berlaku, saudara. Tapi tuan-tuan ni yang saya hormatilah, tuan-tuan mempunyai kekuatan ni. Budak-budak sekolah mempunyai kekuatan, ayah ibu nak hantar anak ke sekolah mempunyai kekuatan, tuan-tuan pergi bekerja ada kekuatan hari-hari. Saya tak tahulah bila nak siap ni. Bila nak siap pembinaan jalan ni tuan-tuan ni. Korek sebelah kanan, lepas tu korek sebelah kiri, korek sebelah kiri, boleh sebelah kanan, kadang-kadang korek dua-dua, kadang tak korek langsung. Inilah yang berlaku. Biasalah, saya jadi exco, saya jaga infrastruktur ya. Saya jaga infrastruktur, jadi saya faham sangat dah kenapa jalan tak siap, kenapa kontraktor saling bertukar dan sebagainya. Berbagai-bagai tuan-tuan dan puan ya. Tapi apa pun saudara ya, jalan-jalan yang dibina, tak kisahlah jalan di mana pun, semuanya jalan dibina. Saya boleh katakan semualah tak ikut spek tuan-tuan, tak ikut spek. Buat rumah tak ikut spek, buat bangunan tak ikut spek. Dan dalam tak ikut spek itu pun diluluskan. Inilah sebabnya. Inilah masalah besar dalam negara kita ni tuan-tuan. Masalah besar dalam negara ini. Apa dia tuan-tuan? Minta maaf saya sebut ni. Rasuah, betul rasuah. Rasuah. Saya jaga infrastruktur, jadi saya tahu tuan-tuan ni di mana tempat rasuah, kenapa buat rasuah, kenapa terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Inilah yang berlaku. Saya tak katakan ini rasuah, jalan tadi rasuah, tidak. Tapi kebanyakannya tuan-tuan dalam hidup ni adalah kita ni bertentangan, kita ni berdepan dengan satu fenomena masyarakat yang kita tak ada boleh kontrol, tak boleh kontrol sebab dia sudah menjadi darah daging. Tadi tuan-tuan tadi daripada pukul 9.30 sampai pukul 12.30 tadi tuan-tuan 10.30, 11.30, 12.30, 3 jam tuan-tuan, 3 jam saya menyampaikan ceramah tak berhenti, 3 jam tuan-tuan, 3 jam. Saya berdiri dalam dekat 2 jam. Saya duduk tuan-tuan 1 jam tadi. Di mana tuan-tuan? Di Ibu Pejabat Polis Selangor di Shah Alam. Ibu Pejabat Polis IPK. Siapa yang hadir? Semua OCPD, 16 OCPD, timbalan OCPD, pegawai kanan di peringkat daerah namanya IPD. Tuan-tuan IPD itu Ibu Pejabat Polis Daerah. Ketuanya namanya OCPD. Timbalannya pun ada, pegawai kanannya pun ada, termasuk pegawai kanan yang setengahnya tuan-tuan dan puan mempunyai pangkat yang tinggi yang sedang bekerja di Ibu Pejabat Polis Kontinjen namanya di negeri di Shah Alam. Saudara-saudara, saya menyampaikan, dia minta saya bagikan ceramah, tajuknya profesionalisme dalam mengendalikan tugas dan hubung kaitnya dengan keberkatan dalam hidup. Profesionalisme dalam mengalihkan tugas dan hubung kaitnya dengan keberkatan dalam hidup. 3 jam tuan-tuan, 3 jam. Tapi bila kita bersyarah dengan polis tuan-tuan, 3 jam, betul-betul 3 jam. Tak bergarit tuan-tuan, tak bergarit. Tuan-tuan bergarit tak? Tak bergerak tuan-tuan. Tak bergerak, 3 jam, betul-betul 3 jam. Tak bergerak. Inilah disiplin tuan-tuan. Inilah disiplin. Tak nampak orang keluar masuk, tak nampak orang pergi bilik air, tak nampak orang keluar esok ukuk. Tak ada. Dan inilah disiplin.
Dua manusia yang saya suka bagi ceramah. Satu, tuan-tuan dan puan, dan dibuktikan dalam salah satu daripada saya tempat bagi ceramah. Satu sekolah, tuan-tuan. Ada dua sekolah. Yang terbaru dalam 3 minggu yang lepas, sekolah tu di Temerloh, tuan-tuan. Sekolah yang besar, sekolah Abu Bakar di Temerloh. Satu lagi, tuan-tuan, satu sekolah di Negeri Sembilan. Tak payahlah saya namakan siapa sekolahnya. Saya bagi ceramah pada guru-guru. Sekolah Abu Bakar tu sekolah besar, tuan-tuan. Dia punya student dia dekat-dekat 1,600 orang. Besar sekolahnya. Jadi guru-guru pun ada dekat-dekat 100 lebih guru-guru, tuan-tuan. Saya bagi syarahan waktu petang. Daripada pukul 2 sampai dekat pukul 5. Tak gerak, tuan-tuan, guru-guru ni. Tangan pegang pensel, tangan kanan pegang pensel, tangan kiri pegang buku catatan. Tulis. Cikgu ni cukup suka ceramah. Kalau misalnya, yang dah saya bincangkan ni, tuan-tuan, ada 3 perkara. Sebut yang 3 perkara, mesti pegang. Tangan pegang pen, tangan kiri pegang buku, tulis 3 perkara. 1, 2, 3. Dia suka sangat. Guru-guru ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bersyarah menggunakan itemization, you itemize 1, 2, 3 ABC, 1, 2, 3 ABC. That is the kind of syarahan. The teachers would love to listen to such syarahan. Mudah bagi dia nak memahaminya kalau dia itemize sekali. Yang kedua, polis. Macam tadilah, pangkat besar-besar, tuan-tuan. Pangkat besar-besar. Yang paling rendah tadi pun ASP, lepas tu DSP, lepas tu Superintendent. Lepas tu pangkat yang paling besar sekali, ketua dia, tuan-tuan. Ketua dia, Datuk Husin nama ketua dia. Masya Allah. Duduk depan 3 jam, tak ada komplain apa pun. Maknanya, tuan-tuan, disiplin ni satu benda yang sangat-sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan. Sebab itu anak-anak, tuan-tuan, anak-anak saya daripada awal lagi, kita mesti terapkan apa yang namanya disiplin. We have got to instill discipline in the life of the children. And the discipline must be done, tuan-tuan, secara fizikal, didengar, dia dapat dilihat oleh anak-anak kita di rumah. Ambil bangun pagi sajalah, tuan-tuan. Bangun pagi. Kalau kita biasa bangun pagi sebelum subuh, katakanlah kita bangun 4.45 lah, 4.45 bangun, boleh buat sembahyang tahajud 2 rakaat. Boleh buat sembahyang taubat 2 rakaat, boleh buat sembahyang hajat 2 rakaat, tutup dengan sembahyang witir 1 rakaat. Itu dah menjadi rutin dia. InsyaAllah anak-anak kita pun, tuan-tuan, akan merasakan roh rutin itu. Anak-anak kita akan terpengaruh dengan roh rutin itu. Isteri kita akan terpengaruh dengan roh rutin itu. Kalau suami bertahajud, biasanya isteri bertahajud. Kalau isteri bertahajud, biasanya pun suami akan bertahajud. Yang mudahnya, kalau mak bapak sembahyang, anak sembahyang. Kalau mak bapak tak jaga sembahyang, biasanya anak tidak jaga sembahyang. Kalau mak bapak tak bersembahyang, anak pun tidak bersembahyang. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Dan saya tengok mana-mana pun isteri saya ingatkan saya, jangan ulang-ulang. Kadang saya berceramah tu ulang. Saya kata dengan isteri saya, ulang ni pasal audiennya berbeza, masjidnya berbeza, suraunya berbeza. Tapi dia kata apa argument dia? Ceramah-ceramah abang ni semua ada live. TikTok ni live, sekarang ni. Facebook ni pun live. Jadi orang tengok benda yang sama. Tuan-tuan puan, jadi malam ni saya cerita yang lain sikit. Apa saya nak cerita malam ni, tuan-tuan ni? Tajuk dia, tuan-tuan, nampak tajuk dia very mundane. Tajuknya very insignificant dalam life kita. Tapi sebenarnya tajuk ini, tuan-tuan, membawa arti yang besar dalam kehidupan kita. Apa dia, tuan-tuan ni? Macam mana harus kita memilih kawan dalam hidup ini? Macam mana harus kita memilih kawan dalam hidup ini? Tuan-tuan dan puan yang berhati sekalian, tadi saya baca sepotong ayat Al-Quran dalam suratul Kahfi ayat 28. Saya baca sekali lagi. Wasbir nafsaka 'alal ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wa tabahawa wa kana amruhu furuta. Apa artinya? Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan kamu pada waktu pagi dan waktu petang, yang mengharapkan keredaannya semata-mata, dan janganlah engkau memalingkan pandangan kau daripada mereka
hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang-orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Tuan, ada 3 perkara kat situ. Yang pertama, dalam hidup ini kita memilih orang yang sentiasa beribadah kepada Allah. Yang kedua, bila kita memilih orang yang hati, jiwa, perasaan, pegangan, amalan yang menggambarkan mereka cinta kepada agama. Yang kedua, orang-orang ini akan melahirkan satu suasana perhubungan antara kita dengan dia adalah suasana yang berpaksikan agama. Yang ketiga disebut, tuan-tuan dan puan, apa dia kata? Dan hendaklah kamu ketahui hatinya jangan yang lalai. Jangan berkawan dengan orang yang hatinya lalai daripada Allah. Jangan berkawan dengan orang hatinya lalai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkawan dengan orang yang hatinya lalai daripada masjid. Jangan berkawan dengan orang hatinya lalai dengan surau, termasuk surau sekarang ni di taman ada pandan mewah ini. Jangan kamu tuan-tuan berkawan dengan orang yang borak di kedai kopi bila azan diazankan, dia terus borak tapi tak meraihkan azan. Ia disebut. Sebab itu saudara, nanti saya akan olah ni tajuk ni. Kita tengok pula satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'id radhiyallahu anhu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah bertemu kecuali dengan orang-orang mukmin, dan janganlah ada yang memakan makanan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jangan bertemu. Bahkan hadis ini kata, jangan bertemu kecuali dalam hidup kamu sentiasa bertemu dengan orang-orang yang beriman. Jangan kamu, dikata apa lagi? Dan jangan ada yang memakan makanan kamu. Jangan ada yang makan makanan kita kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan, kalau jangan makan makanan kita kecuali orang yang bertakwa, tengok anak kita, tengok isteri kita, tengok suami di rumah. Kalau isteri sembahyang, suami tak sembahyang, saudara, ayat ini applies kepada yang suami yang tidak sembahyang. Jangan makan bersama dengan dia. Saudara, ini jangan, ini besar ni tuan-tuan dan puan ni. Kalau anak tak sembahyang, jangan makan bersama dengan dia. Sampai begitu tuan-tuan, dia tuan-tuan cerita. Tapi kita ni, pasal kita tak faham benda ni, pasal kita tak faham the logics of such provision, akhirnya kita tak merasa apa ke. Menantu tak semayang boleh makan, anak tak semayang boleh makan. Menantu tak ke masjid boleh makan, anak tak ke masjid boleh makan. Menantu tak rukuk dan sujud menyembah Allah boleh makan, anak tak sujud menyembah Allah boleh makan. Boleh gembira makan, boleh sama-sama makan, boleh senduk menyenduk, boleh kenyang mengenyang di antara kita. Cuba bayangkan tuan-tuan, ambillah solat tuan-tuan. Menantu yang tidak solat, macam mana kita boleh raih menantu yang tidak solat? Anak yang tidak solat, macam mana kita nak raih anak yang tidak solat? Suami yang tidak solat, macam mana kita nak raih suami yang tidak solat? Isteri yang tak solat, pasal suami tidak solat, macam mana kita nak raih? Dan dalam hidup ini, sebagai insan yang namanya you are the social being, I am a social being, part of a social being, part of social community, manusia. Jadi saya mesti berinteraksi dengan manusia. Antara interaksi dengan manusia tuan-tuan, antara manusia, kita menjual membeli dengan manusia. Kita naik kereta tuan-tuan, beli minyak dengan manusia. Tuan-tuan, kita beli baju ke supermarket dengan, kita beli baju di mall dekat Sogo dengan manusia. Kita cerita perniagaan dengan manusia. Kita cerita jual barang dengan manusia. Kita cerita beli barang dengan manusia. Kita cerita kereta dengan manusia. Kita cerita spare part dengan manusia. Tak ada perkara benda-benda dalam dunia ini yang tidak ada kaitan dengan manusia, sebab kita adalah kumpulan manusia. Kumpulan manusia ni saling perlu memerlukan. Tak ada orang tuan-tuan, nobody in this world have got to live in, katakan, self-contained. Dia ada semua sekali. Dia mesti berinteraksi. Begitu juga negeri dan negara. Malaysia tidak boleh jadi negara yang isolated, hanya Malaysia saja. Forget about Indonesia, forget about Thailand,
Forget about Japan, forget about Korea. Tak boleh. Sebab kita duduk dalam satu sistem global, namanya sistem, tuan-tuan, sistem perkaitan di antara kita, namanya perkaitan global. Begitu juga lah kita dalam keluarga, begitu juga kita dalam masyarakat. Kita tak boleh hidup tanpa masyarakat, walaupun ada orang hidup tanpa bermasyarakat. Saya yakin di Ampang ini, saya yakin di Pandan ini, di Pandan Mewah ni, ada orang dia tak bercampur dengan orang, anak dia tak bercampur dengan orang, dia tak bercampur dengan orang, sehingga dia dah pindah ke tempat itu 17 tahun. Orang tak tahu berapa anak dia, orang tak tahu siapa nama suami dia, orang tak tahu siapa nama isteri dia. Sebab dia tak datang masjid, dan dia tak perlu datang masjid. Dan dikatakan kehadiran dia masjid itu tak perlu bermasyarakat, tak perlu jumpa imam, tak perlu bilal, tak perlu jumpa pengurusi masjid. Dan aku boleh hidup, aku boleh hidup, aku boleh hidup. Aku sakit, aku pergi hospital, dekat saja hospital kat sini, aku boleh hidup. Saudara, ada manusia yang berfikiran macam itu. Kalau ada manusia yang berfikiran macam itu, maknanya dia sudah keluarkan diri dia dari komuniti kemanusiaan. Bahkan Islam, tuan-tuan, Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, panggil orang, mari bersama-sama aku, mari angkat Islam, mari perjuangkan Islam, mari angkat martabat Islam, mari, panggil seramai-ramai orang. Itulah namanya dakwah. Salurannya adalah dakwah. Saudara, tuan-tuan tengok ya, di mana masyarakat yang dakwahnya hidup, maka Islamnya hidup di kawasan itu. Di mana masjid yang dakwahnya hidup, maka masjid itu akan hidup. Di mana surau yang dakwahnya akan hidup, maka surau itu akan hidup. Semalam saya bercerita, tuan-tuan, malam tadi saya bagikan ceramah, tuan-tuan, di satu masjid dekat dengan UKM. Dekat UKM, tuan-tuan, di Kajang dengan UKM malam tadi. Dan antara yang saya sebut dengan mereka pada malam tadi, tuan-tuan, ialah tentang bagaimana kita seharusnya. Saya tengok, tuan-tuan, surau Jumaat, tuan-tuan, surau Jumaat. Masa maghrib tu saya tengok penuh, tuan-tuan. Surau tu penuh. Saya pun kagum betul saya tengok. Penuh. Tak pernahlah saya tengok surau masjid penuh, tuan-tuan. Tiap saf ada orang. Saya dibagi tahu dekat situ macam tempat transit orang-orang pendatang daripada luar negara, terutamanya Bangladesh, terutama Indonesia, yang bertransit di situ. Ada kawasan di situ memang transit untuk mereka datang, duduk dalam sebulan, 2 bulan sebelum mereka diambil oleh orang-orang yang memerlukan khidmat mereka. Jadi mereka tinggal di situ. Jadi tuan-tuan, saya tengok ramai. Bila dah masa saya nak bagi kuliah maghrib, saya tengok hilang semua, tuan-tuan. Hilang semua. Maka yang tinggal itu ialah orang-orang anak karya tempatan, tuan-tuan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara, kawan yang datang daripada Bangladesh, tak tentu kerja apa lagi nak buat. Tinggalkan anak isteri, tuan-tuan, orang Bangladesh datang, orang Pakistan datang, tuan-tuan, apa tuan-tuan? Ada kambing, jual kambing, ada lembu, jual lembu, ada tanah, jual tanah. Untuk datang ke Malaysia, tuan-tuan, kena jual. They got to pay certain amount. Something like 15,000, 10 to 15,000, tuan-tuan. Kesian mereka, tuan-tuan. Mereka datang, ya. Ada orang yang raikan mereka, ada orang yang tak raikan mereka. Kebanyakan tipu mereka, tuan-tuan. Kebanyakan tipu. Saya ada 2 orang Pakistani bersama dengan saya. Tuan-tuan, yang seorang tu namanya Rashid. Rashid dekat Malaysia ni dekat 18 tahun dah, tuan-tuan. Apa dia kata? Kadang-kadang, tuan-tuan, duit yang dia dapat, satu hari dia kerja RM100, satu hari RM100, satu hari RM100. Kadang-kadang dia membayar orang tipu dia 1 bulan lebih daripada apa yang dia dapat setiap bulan, daripada keringat yang mengalirnya. Betul. Belum lagi ceritanya macam mana jabatan imigrationnya, macam mana orang sininya, macam mana penguat kuasa yang lain-lain, tuan-tuan. Macam mana mereka perah orang-orang ni, tuan-tuan. Kesian, tuan-tuan, kesian. Saya tahu nama Rashid ni, ya. Baru kahwin, baru ada anaknya, tinggalkan isteri, tinggalkan anaknya, kahwin, kan? Bawa isteri kat sini, mereka bercampur, bersalin isterinya, alhamdulillah dapat anak. Tapi tuan-tuan, kesian hidup dia, tuan-tuan. Betul-betul kesian. Kalau tak dengar cerita dia, kalau tak meleleh air mata, saya tak tahulah manusia tak manusia kita ni, tuan-tuan. Berapa lama, tuan-tuan, dia meredah laut. Hidup dalam laut, tuan-tuan, terkapar-kapar dalam laut.
Berapa lama dia meredah hutan? Hutan tuan-tuan belantara. Dia tak tahu. Dia pergi ke sana, dia bukan ada kompas. Dia pergi sana tak tahu ada daratan ke tak daratan. Dia pergi sana ada orang ke tak ada orang. Dalam hutan tuan-tuan, dalam hutan. Antara sepadan Turki dengan Iran. Masya Allah. Begitulah mereka untuk hidup tuan-tuan. Berapa betapa kita puan-puan di Malaysia ni hidup tuan-tuan. Berapa senangnya kita hidup. Berapa senangnya anak-anak kita hidup. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan sahabat-sahabat ni. Kita ni tuan-tuan ni, dalam hidup ni Allah akan tanyakan kepada kita, siapa mak bapak kita memang ada dalam catatan malaikat. Siapa orang-orang yang bersama dengan kita waktu pagi, waktu petang, waktu tengah hari, ada dalam catatan malaikat. Siapa dia sahabat-sahabat kita, ada dalam catatan malaikat. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal sahabat ni, ar-rajul adini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman pergaulannya. Agamanya bergantung kepada teman pergaulannya. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman pergaulannya. Saya ulang balik. Seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman. Seorang laki-laki itu bergantung kepada agama temannya dalam pergaulannya. Bergantung kepada agama teman dalam pergaulannya, iaitu sahabat rapatnya. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman pergaulannya. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara-saudara, untuk ini saudara mesti melihat terlebih dahulu diri kita, isteri kita, anak-anak kita. Saya nak tanya tuan-tuan, anak kita sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, mesti ada kawan. Anak kita yang di universiti, mesti ada kawan. Anak kita yang duduk di asrama penuh, belajar di asrama penuh, mesti ada kawan. Anak kita yang dah bekerja, menyewa rumah nun di Pulau Pinang atau di Johor Bahru sana, mesti ada kawan. Berapa orang saudara-saudara dekat sini yang betul-betul tahu siapa kawan anak kita? Yang betul-betul tahu siapa dia mak dan ayah anak kita yang berkawan dengan kawan-kawan dia. Siapa mak dan ayah mereka? Apa asal keturunannya? Macam mana tentang diri mereka? Macam mana tentang keluarga mereka? Macam mana tentang pendapatan mereka? Macam mana? Seluruhnya. Tapi tuan-tuan yang perlu tahu betul-betul ialah macam mana amalan agama mereka. Sekali lagi saya nak soal tuan-tuan, berapa orang yang betul-betul concern kawan anak kita, kawan kita sebagai ayah, kawan isteri kita sebagai isteri, sebagai ibu? Berapa orang yang concern bahawa salah satu syarat kita berkawan itu ialah syaratnya mesti agama. Syaratnya mesti agama. Kalau kita berkawan syaratnya kerana hobi memancing, tuan-tuan, memancing, nak pergi memancing, cerita memancing, waktu memancing, cerita memancing, setelah memancing, cerita memancing. Akhirnya bila malaikat maut datang, jawapan kepada malaikat maut nak mencabut nyawa kita, pancing itulah jawapannya, tuan-tuan. Kalimat la ilaha illallah tak muncul, tuan-tuan. Yang muncul ialah menjentap ikan yang kononnya besar tapi tak pernah naik ikan itu, tuan-tuan. Itu yang akan datang. Itu satu orang sahabat saya, Dr. Fathi namanya, dia dekat Ampang ni, dekat Bukit Ampang, Bukit Indah, namanya Dr. Fathi. Selalulah saya dengan dia keluar-keluar keluar-keluar berdakwah bersama dengan dia. Dia kata dia ada satu kawan masa dia belajar di Egypt, masa dia belajar di Mesir. Kawan ni kerja kilang besi. Kilang besi, tuan-tuan. Dia sudah kerja kilang besi, keseluruhannya dia kerja kilang besi itu dekat-dekat 32 tahun. Kilang besi. Besi dalam bahasa Arab ni hadid. Dengan isteri cerita besi, dengan anak cerita besi, dengan sahabat cerita besi,
Di rumah cerita besi, di masjid cerita besi, di surau cerita besi, di jalan cerita besi, di pasar jumpa cerita besi. Akhirnya dia mati dalam umur yang agak lanjut, 76 tahun macam umur saya sekarang ni. Dia mati tuan-tuan. Dia mati, yang keluar anak cuba mentalkinkan dia. Ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Apa dia sebut tuan-tuan depan? Hadid, hadid, hadid. Besi, besi, besi. Sampai nyawa yang akhir dicabut malaikat maut pun yang didengar besi, besi, besi. Tuan-tuan yang pergi memancing ni, mancing, kurau, kurau, ikan senangin, ikan senangin, ikan jenaha, jenaha, jenaha. Serius tuan-tuan. Tuan-tuan yang meniaga, tuan-tuan meniaga, tuan-tuan kontraktor meniaga. Cerita tak dapat tuan-tuan. Dah 5 kita masuk tender tak dapat. Jadi tender, 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 kontrak, kontrak, kontrak. Tuan-tuan yang jadi kontraktor ni, masa saya jaga infrastruktur dulu, saya jaga 723 kontraktor, kelas A sampai kelas F. Sebab saya jaga infrastruktur. Tak ada cerita lain. Tak ada cerita lain. Kalau tuan-tuan ada kontraktor kat sini, tak ada cerita lain. Tuan-tuan dengar, itulah satu lagi tuan-tuan pemain golf. Tak ada cerita lain. Main golf lah. Berapa lubang? Satu lubang berapa pertaruhannya? 36 lubang. Satu lubang 15, 10 apa 100 ringgit. 36 lubang berapa? Itulah cerita tuan-tuan. Akhirnya bila malaikat maut mencabut nyawanya, di hujung usianya tuan-tuan, golf, golf, birdie, birdie, hole in one, hole in one, hole in one, putting, 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 drive, 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 iron 5, iron 5, iron 5. Itu semua golf. Saudara. Tapi sebaliknya, apa yang perlu dilakukan tuan-tuan dan puan? Mulut kita ni, pemikiran kita, langkah kita, apa saja. Allah, Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa yang mesti disebut? Sayang Allah, sayang Allah, sayang Allah, sayang Allah. Kontraktor, sayang Allah. Profesor, sayang Allah. Doktor pakar dekat ni hospital Ampang ni, sayang Allah. Doktor ortopedik, sayang Allah. Doktor gynecology, sayang Allah. Doktor pediatrik, sayang Allah. Nurse, sayang Allah. Matron, sayang Allah. Saudara, dan kita mesti membudayakan dalam hidup kita dari pagi sampai petang, petang sampai malam, malam sampai pagi. Ahabba ilaikum minallah. Sayanglah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kawan kita tuan-tuan, kawan yang mengingatkan. Tuan-tuan, ada satu hadis nanti saya nak bacakan tuan-tuan ya. Tuan-tuan dengar satu hadis ni. Hadis ini menyebutkan tuan-tuan dan puan ya. Dia kata teman yang terbaik. Tuan-tuan dengar hadis ni. Hadis teman yang terbaik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya teman yang terbaik, the moment you see him, you see her, reminding you of God. Teman yang terbaik melihat wajahnya daripada dekat, daripada jauh, melihat kelibatannya, kelibat. Tahu kelibat tak? Tahu kelibat? Orang Ampang kata apa? Kelibat. Melihat kelibatnya, ingatkan kamu kepada Allah. Dengar suaranya, tak nampak rupanya, ingatkan kamu kepada Allah. Terjumpa terserempak di jalan, mengingatkan kamu kepada Allah. Terserempak bersama-sama kita tuan-tuan bershopping, di mana kita pergi Lotus ke, kita pergi Aeon Big kata, teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kisah pagi, tak kisah petang, tak kisah malam. On seeing him, on seeing them, make you remember God. Syarat kawan kita.
Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada kawan yang macam itu, dengan ceramah ini saya harap untuk mati sebagai orang yang beriman, untuk mati sebagai orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Belum lagi ni, kepada Allah dulu ni. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Saya cerita tentang kasih kepada Allah dulu. Nak mati dengan perkataan kita kasih kepada Allah, terkeluar daripada mulut kita di akhirnya menyebut la ilaha illallah. Tahu tak? Kepada siapa yang mengakhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakhirkan hayat mereka dengan la ilaha illallah, maka Allah janjikan syurga kepada mereka. Man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang perkataan akhirnya kebesaran Allah, bila malaikat maut mencabut nyawanya, yang disebutnya ialah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, anak datang ke sebelah kiri ke telinganya membisikkan, ayah la ilaha illallah. Itu namanya mentalqin. Puan-puan, saya nak tanya puan-puan, cuba bayangkan wajah anak-anak kita yang ada sekarang ni. Bayangkan wajah anak sulung, anak nombor 2, anak nombor 3. Anak yang mana yang akan hampir ke telinga kita membisikkan kepada kita, bila tuan-tuan kita tinggal 5-6 minit lagi untuk bertemu Allah. Tidak lagi buka mata kita, tutup mata terakhir-akhirnya. Darah tak mengalir lagi tuan-tuan, jantung tak mengepam lagi. Anak menyebutkan la ilaha illallah, ya Allah, ayah, la ilaha illallah. Anak mana tuan-tuan? Anak mana? Anak yang mana tuan-tuan? Anak yang mana yang tahu tuan-tuan ilmu macam mana nak melepaskan orang, nak melepaskan ayah dan ibu sendiri untuk mengakhirkan kehidupannya di saat-saat terakhir dalam hidup dia meninggalkan dunia ini. Saudara, kalau anak kita tak tahu cara dia, dia ada cara dia, dia ada sains dia, dia ada arts dia, macam mana kita nak melepaskan ibu dan ayah di perkara akhir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Anak yang tak datang masjid, anak yang tak ada agama, anak yang tak diberikan pengajaran agama, anak itu tak dapat bantu kita untuk melepaskan nyawa kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tuan-tuan. Ada kawan, katakanlah ada kawan. Ada kawan tuan-tuan dan puan. Kawan yang mengajak mancing tadi, kawan yang main golf saja, kawan yang pergi bowling saja tuan-tuan dan puan. Kawan-kawan ini tak bantu kita untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kawan-kawan ini tak membawa suasana agama, suasana kebesaran Allah di akhir hayat kita. Momen-momen yang terakhir, saat-saat yang terakhir, minit-minit yang terakhir. Saudara. Sebab itu tuan-tuan, saya bacakan sekali lagi. Teman yang terbaik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mendengar kata-katanya, akan menambahkan ilmu agamamu. Mendengar kata-kata kawan kita itu paginya, petangnya bersama dengan dia, seorang ke, berdua orang ke, makan capati ke, makan roti canai ke, bersama dengan dia, tuan-tuan. Dan apabila mendengar kata-katanya, akan menambahkan ilmu agamamu. Melihat gerak-gerinya, kamu teringat akan kematian. Tuan-tuan, tuan-tuan dengar sifat seorang sahabat. Pertama tuan-tuan, sifat seorang sahabat ialah melihat wajahnya. Kamu lihat wajahnya, automatic you remember God. You remember, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. That's number 1. Nombor 2, kamu teringat, kamu tuan-tuan apabila mendengar kata-katanya, kalau dia bercakap, apa dia? Akan menambahkan ilmu agama kamu. Kalau kawan kita bercakap, tak kisah di mana dia bercakap, tak kisah di mana kita berjumpa, dalam surau ke, dalam masjid ke, di kedai ke, di tempat permainan ke, bawa anak-anak pergi makan-makan ke, di tempat kita pergi berkelah di Podixon ke, di Morib ke, di mana-mana kita, bawa kita pergi ke Nun tuan-tuan, di Cameron Highland ke, nampak aja mereka tuan-tuan bercerita, dan itu menambah ilmu agama kita. Kawan yang mampu menjalankan tugas, mewakili ustaz-ustaz, mewakili ustazah-ustazah. Kawan-kawan ini, kita nak dapatkan ustaz tuan-tuan. Tuan-tuan nak dapatkan ustaz bukannya mudah, tapi dapatkan wakil-wakil ustaz. Siapa dia wakil-wakil ustaz? Kawan-kawan kita, kawan semakan seminum, kawan seperjalanan dengan kita, kawan sekolah dengan kita, kawan universiti dengan kita, kawan sekerja dengan kita, kawan sehospital dengan kita, kawan seward dengan kita. Ini kawan kita. Dan pastikan tuan-tuan, kawan-kawan kita ini
apabila mendengar kata-katanya. Kata-katanya itu menambahkan ilmu agama kita. Itu nombor 2. Nombor 3, melihat gerak-gerinya. Melihat gerak-gerinya mengingatkan kamu kepada kematian. Saudara, melihat gerak-gerinya mengingatkan kamu kepada kematian. Saya nak tanya tuan-tuan, tanya diri saya je lah. Siapa di antara kawan kita looking at him, be with him, make you remember of your dying day, of your death? Bila tuan-tuan? Siapa yang nak cerita kematian? Saya nak tanya tuan-tuan, sepanjang tuan-tuan berkawan dengan kawan tuan-tuan, daripada tuan-tuan berkawan daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti, tuan-tuan depan masih berkawan lagi, tinggal kebetulan satu tempat ni di Pandan ni, Pandan Mewah ni, satu tempat kita berkawan dengan dia. Dekat-dekat 40 tahun dah kita berkawan dengan dia. Tapi saya nak tanya tuan-tuan ni, saya nak tanya, adakah tuan-tuan melihat kawan ini menambah agama kita? Adakah perkataannya menambah ilmu agama kita? 1. Adakah melihat wajahnya mengingatkan kita kepada kebesaran Allah? 2. Adakah gerak-gerinya mengingatkan kita kepada kematian? Saya ulang balik. Pertama, kawan yang kita mesti berkawan ialah melihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. 1. Kita ambil extrapolate ni. We have got to extrapolate the provision ini kepada set of kawan-kawan yang kita ada sekarang ini. Sama ada melihatnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, apabila mendengar kata-katanya akan menambahkan ilmu agama kamu. Tuan-tuan tengok kawan-kawan kita yang saya kata tadi, dah 40 tahun kita berkawan dengan dia. Di mana perkataan kata-katanya? Daripada hari-hari kita berkawan, hari-hari kita bercakap, hari-hari kita telefon. Tapi yang mana perkataan-perkataannya yang menambah ilmu agama kita? Menambah ilmu agama artinya tuan-tuan, menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Rasul, menambah keyakinan kita pada Al-Quran, menambah keyakinan kita pada hadis, menambah keyakinan kita tentang fungsi masjid, menambah keyakinan kita tentang fungsi surau, menambah keyakinan kita untuk bekerja untuk agama, menambah kepenghatian kita untuk berjihad, menambah keyakinan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang ketiga, melihat gerak-gerinya, melihat gerak-gerinya kamu teringat akan kematian. Bagi tahu saya tuan-tuan, tuan-tuan bagi tahu saya, sahabat yang mana on seeing him you remember death? Sahabat yang mana yang suka cerita tentang kematian? Sahabat yang mana yang nak cerita buku yang saya tulis ni tuan-tuan? Buku yang saya tulis ni. Apa buku yang saya tulis ni? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya dah tulis macam tadi pengurusi memperkenalkan saya. Saya dah tulis 40 buku tuan-tuan, 40 buku. Ini adalah gabungan 3 buku, 3 serangkai buku ni yang terakhir. Yang terakhir dalam hidup saya ni sebelum saya mengembuskan nafas yang terakhir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ni, buku yang pertama ni tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saudara, kalau tak ada kawan yang mengingatkan kita tentang kematian, tak ada kawan yang mengingatkan kita tentang mati dalam husnul khatimah, inilah kawan kita tuan-tuan, inilah kawan kita. Kawan ni tak ada nyawa tuan-tuan. Kawan ni tak ada nyawa. Tapi kawan ini ada roh. Kawan ni tak ada nyawa, tapi kawan ini ada sikap. Kawan ni tak ada nyawa tuan-tuan, ni tak ada nyawa, nak berkawan dengan buku ni tak ada nyawa tuan-tuan. Tapi kawan inilah yang merentaskan jalan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak cari kawan yang ada kualiti macam 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Saya ulang-ulang tadi tuan-tuan. Saya ulang-ulang tadi. On seeing him, you remember God. Saya ulang lagi. Percakapannya menambah ilmu agama yang kedua. Yang ketiga, gerak-gerinya mengingatkan kita ke kematian. Kawan tu tak ada tuan-tuan. Tapi inilah kawan kita. Nama kawan kita ni Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Nak jelas lagi tuan-tuan untuk muslimat ni, untuk tuan-tuan yang dengan isteri, dengan suami kena baca, muslimat kena baca, anak-anak perempuan kena baca, anak laki-laki pun kena baca. Sebab mereka akan beristeri.
Ini buku saya tulis. Antara 40 buku tuan-tuan, this one is the last book I wrote. The last book. Penghabisan sekali. Saya tak tahu saya boleh tulis lagi buku atau tidak. Tajuk buku ini tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Again, kalau kita tak ada kawan yang mengingatkan kita kepada kematian, ini dia. Kalau ada kawan kita yang tak mengingatkan kepada syurga, ini dia. Kalau ada kawan kita tak mengingatkan tentang neraka, ini dia. Kalau ada kawan kita tidak mengingatkan seksa kubur, ini dia. Kalau ada kawan tidak mengingatkan kita untuk mencari ilmu dalam dunia ini, ilmu namanya ilmu ukhrawi atau ilmu akli, ilmu nakli, ini dia. Dan buku yang ketiga tuan-tuan dan puan, saja saya nak menyebutkan ni, dia ada 3 serangkai ni. Saya tulis buku ni tuan-tuan, nak bekalkan kepada anak-anak. Saya risau sebenarnya, sangat-sangat risau. Isteri saya selalu sebutkan saya, jangan sebut lagi lah soal anak-anak ni. Saya risau tuan-tuan, sangat-sangat risau. Tuan-tuan nak tahu kan saya ni hari-hari, hampir setiap malam, hujung minggu tuan-tuan, hampir setiap hujung minggu saya meninggalkan Kuala Lumpur. Jumaat, Sabtu, Ahad saya tak ada di Kuala Lumpur. Jumaat, Sabtu, Ahad saya di Negeri Sembilan, saya di Kedah, saya di Terengganu, saya di Perlis, saya di Kelantan, saya di Perak. Saudara-saudara, saya pergi ke tempat-tempat ini disusun oleh sahabat. 3 hari, 3 malam, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, maghrib. Almost non-stop, tuan, non-stop. Saudara-saudara, apa yang saya pastikan, yang saya saksikan dalam safar saya tuan-tuan, setiap minggu safar, setiap minggu ke Pahang, ke Kedah, ke Terengganu, ke Kelantan, tuan-tuan, setiap minggu saya tak nampak anak-anak muda di masjid tuan-tuan, umur 13 tahun sampai 20 tahun. Saya hampir tampak setengah-setengah tempat tu hampir tak ada, zero participation from the young ones. Zero participation pada anak-anak yang muda umur 13. Kenapa 13? Itu umur akil balik. Saya hadkan dia punya range umur 13 sampai 20 tahun. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Macam pada malam ini saja tuan-tuan tengoklah. Tunduk saya budak-budak umur 13 tahun sampai 20 tahun. Tunduk saya di mana dia? Inilah yang saya concern. Maka saya tulis buku ni. Apa tajuk buku ni tuan-tuan? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan baca buku ni. Ada satu sub-chapter dalam buku ni saya tulis, namanya anak durhaka. Saya show tiap-tiap malam sebelum tidur tuan-tuan. Tuan-tuan minta anak kita, anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3, berapa orang anak di rumah, baca satu malam satu muka surat. Satu muka surat ambil 2 minit setengah. Baca satu malam satu muka surat, 2 minit setengah. Setelah baca boleh pergi tidur tuan-tuan. Tentang anak derhaka, tentang chapter mengenai anak derhaka. Tuan-tuan nak tahu, anak derhaka ni ada tak kurang daripada 20 perkara yang tersenarai untuk diletakkan ke bahu anak-anak derhaka. Pertama, sembahyangnya tidak akan diterima oleh Allah. Tuan-tuan, bayangkan dia, anak kita yang derhaka mencemik muka mencemik maknya. Anak kita yang derhaka menjawab panggilan maknya dengan nada yang tinggi, dengan nada yang marah. Mak panggil, Hasan, apa? Begitulah jawapan anak kita. Tuan-tuan, anak yang menjawab soalan mak bapak macam itu dengan nada suara yang macam itu tuan-tuan, anak ini sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Doanya tidak diangkat ke langit. Doanya tidak terangkat ke langit tuan-tuan. Tuan-tuan coba bayangkan. Tuan-tuan sayang anak tuan-tuan. Tuan-tuan sayang anak macam sayang kawan-kawan tuan-tuan puan. Sayang anak, pastikan anak-anak kita tuan-tuan adalah anak-anak yang merupakan bakal-bakal anak syurga tuan-tuan. Nanti saya akan sebut satu masa nanti Tuan Sirun saya boleh datang kemari bila-bila masa lah, bila saya pun tak ada masa yang terluang kan untuk cerita tentang macam mana kita nak didik anak-anak menjadikan anak-anak ahli syurga. Azan azan bukan dah lepas dah, azan dah lepas dah, ini azan subuh ke ni? Kita sampai pukul apa ni? Sampai 8.45 boleh? Boleh? Oh, terpulang kepada saya. Dahsyat nanti tuan-tuan. 8.45 atau 8.50 lah. Tapi saya tidak mengatasi pukul 9 lah. Itu yang pasti ni.
8.45 kita berhenti lah, insyaAllah. Saya nak pegang lagi buku ni, tuan-tuan. Saya tulis, jadi saya tahu. Tiap-tiap baris saya tahu, tiap-tiap perkataan saya tahu, tiap ayat Quran saya tahu, tiap hadis saya tahu. Dan kenapa saya pilih ayat Quran dan hadis itu? Dalam kita membincangkan persoalan mengenai khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Perempuan, bila anak kita baca, mak dia baca, abang dia baca, kakak dia baca, dia akan khidmati tuan-tuan dan perempuan dengan khidmat yang terbaik waktu perempuan dan tuan-tuan sihat. Saya nak tanya tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan ada anak-anak ya, masih tinggal kita di rumah, anak balik daripada kerja atau balik daripada sekolah, tengok maknya urut kening dia, mak dia urut kening, urut kening, urut kening, urut kening. Tuan-tuan mak duduk dekat kursi, anak balik sekolah nampak, ada anak balik daripada kerja nampak mak dia urut kening dia, urut dahi dia. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang anak yang datang berjumpa dengan kita, mendekati kita, pandang muka kita, menanyakan, mak tak sihat ke? Saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang anak yang datang menanya, mak tak sihat ke? Berapa orang yang menantu datang menanya, mak sihat tak? Berapa orang suami yang menanya, mak sihat tak? Tak sihat ke? Inilah tuan-tuan, itu masa sihat. Sekarang masa sakit. Tuan-tuan biasanya sakit akan pergi hospital sebelah. Jauh ke hospital? Belakang ni kan? Berapa jauh daripada sini kalau jalan kaki? 300 meter. Dari sini 300 meter. 300 meter kalau jalan kaki paling tidak ni 10 minit jugalah. Atau 15 minit. Kalau naik kereta 5 minit lah tak sampai kot. Okey. Saudara, tuan-tuan masuk hospital, perempuan masuk hospital. Ni cerita anak derhaka ni. Ada kaitan dengan sahabat-sahabat yang kita nak cerita ni. Saya nak tanya tuan-tuan, pengalaman tuan-tuan pergi hospital. Ramai pesakit-pesakit ICU pun ada, di normal ward pun ada. Penyakit berbagai-bagai penyakit ikut klasifikasi penyakit, dan ward-ward itu ikut klasifikasi penyakit. Tuan-tuan pergi hospital dalam pengalaman, berapa orang yang tuan-tuan nampak anak datang mentayamumkan mak atau ayah, dan kita nampak di ward itu anak mengimamkan solat yang di belakangnya diikuti oleh ibu atau ayah yang sakit terlantar. Bagi tahu saya. Bagi tahu saya tuan-tuan dan puan. Berapa orang tuan-tuan, waktu asar ke, waktu maghrib ke, waktu isyak ke, waktu zuhur, kalau hari Sabtu, hari Minggu, tuan-tuan boleh pergi ke hospital tuan-tuan. Pagi boleh datang hospital, petang boleh datang, tengah hari boleh datang hospital, petang boleh datang hospital. Berapa orang yang nampak scene anak-anak kita tuan-tuan yang laki-laki perempuan mentayamumkan mak dan ayah. Sebab mungkin ada tempat-tempat bahagiannya yang tak boleh kena air, yang tak boleh ambil wuduk, maka dia tayamum. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, anak mana yang tahu ilmu tayamum? Tuan-tuan bagi tahu saya. Anak tuan-tuan yang mana yang tahu ilmu tayamum? Anak tuan-tuan yang mana yang tahu kaifiat tayamum? Saudara, kalau hospital swasta tuan-tuan, saya masuk hospital lah 2-3 kali dah. Hospital swasta tuan-tuan ni, yang berduit ni, satu bilik satu orang, satu bilik ada orang, ataupun nak share, satu bilik 2 orang, satu bilik 2 orang. Dalam bilik 2 orang tu pun disekat oleh skirtan itu, tiap-tiap orang ada televisyen masing-masing, ada televisyen masing-masing, ada televisyen. Tuan-tuan, ada orang yang nak mati 3-4 hari lagi tuan-tuan. Tapi daripada pagi sampai tengah hari sampai petang, televisyen. Kan tuan? Carinya pegang monitor tu, pegang tu tengok bola. Ronaldo, Messi. Betul tuan-tuan. Inilah yang berlaku kepada kita. Tapi kalau ada kawan melawat tuan-tuan yang tak masuk dalam tafsiran, kawan yang melihat dia mengingatkan kita kepada Allah, tak ada kawan itu, dia melawat kita. Memang dia melawat kita. Tapi dia melawat kita, tanya macam mana dia dah makan ubat ke belum, habis padanya dia salam kita, dia pun balik. Dia tak doa kat kita pun. Dia tak tahu doa tengok orang sakit pun dia tak tahu. Dia tak tahu kaifiat tengok orang sakit pun dia tak tahu. Dia tak tahu macam mana adab tengok orang sakit pun dia tak tahu. Dia tak tahu tuan-tuan. Datang melawat. Kadang-kadang waktu maghrib dia datang melawat, dia dah tak sembahyang. Dia layan orang sakit ni, orang sakit ni pun tak sembahyang sampai habis waktu maghrib.
Dia yang datang melawat tak semayang, orang sakit nak mati besok pun tak semayang. Inilah yang berlaku. Akan berlaku pada tuan-tuan, akan berlaku pada saya. Sebab itulah kita perlukan kawan. Kawan yang macam mana? Kawan yang melihatnya mengingatkan kita kepada Allah. Kawan yang melihat kita terbaring, tuan-tuan, hampir menemui kematian itu. Ketika itu, kalau kita tak ingatkan dia kebesaran Allah, apa lagi kita nak ingatkan dia? Apa lagi kita nak ingatkan dia? Tak mungkin tuan-tuan nak berkawan 20 tahun, tak pernah cerita kebesaran Allah. Tiba-tiba nak mati kawan kita ziarah dia. Terkeluar daripada mulut kita tentang kasihkan Allah. Ahabba ilaikum minallah. Tak boleh. Pasal itu bukan linggo kita. That is not our normal language. That is not our lingo. So itu saudara. Tuan ni, anak ni kita harap bila tuan-tuan nanti terlantar di hospital Ampang, mana-mana hospital pun, make sure anak ini tahu mengurus tuan-tuan secara agamanya. Waktu mak dan bapak terlantar di hospital, yang menunggu hari-hari kematian. Kalau tidak, tuan-tuan, dibiarkannya kita. Memang dia datang ziarah, sekali-sekali datang ziarah, tapi ziarahnya tidak bawa pengertian untuk kita mati bertemu dengan Allah. Ziarahnya tidak bawa pengertian untuk kita mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ziarah tuan-tuan dah tak boleh makan bawa buah anggur, tak guna anggur itu, tuan-tuan. Tak guna. Kalau kita ziarah tak bawa, tuan-tuan, kita bawa lah apa juga yang kita suka, tuan-tuan. Kita cari, tuan-tuan, kita cari nasi daripada bangsa sana. Bangsa tuan-tuan tu, nasi kat bangsa tu. Dan tak sangat nasi itu. Kita bawa, dia tak boleh makan dah. Dia kena makan kebesaran Allah ketika itu. Dia akan kena makan kehebatan Nabi Muhammad ketika itu. Dia gitu yang dia kena makan. Itu yang saya kata tadi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Ketika itu kawan yang setia mengingatkan mereka kepada kebesaran Allah. Kawan yang setia mengingatkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan yang setia mengingatkan kita kepada perjuangannya. Di akhir-akhir ini perjuangan dia ialah supaya perjuangannya waktu malaikat maut datang, perjuangannya ialah untuk membolehkan dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kawan, anak kita. Anak kita, tuan-tuan nampak ni, dalam buku ini menyebutkan masa ayah sakit, masa mak sakit, ayah nak mati, mak nak mati, apa anak-anak nak buat? Apa persediaan ketua anak-anak kita? Apa kesediaan Abang Long dengan Kak Long, tuan-tuan? Apa persediaannya untuk bagi tahu adik-adik yang lebih muda daripada dia? Apa persediaannya? Bila ibu dan ayah berada di sakratul maut, apa persediaannya? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, berapa orang anak-anak kita yang tahu persediaan untuk ibu dan ayah yang berada di sakratul maut? Apa persediaannya? Saudara, persediaan doanya apa? Persediaan amalannya apa? Persediaan zikirnya apa? Persediaan Qurannya apa? Persediaan kedudukannya, mengaku nak mati itu apa? Macam mana? Macam mana kedudukannya? Macam mana tangannya? Macam mana kakinya? Macam mana katilnya? Menghadap di mana katilnya? Saudara, dan kita dapat dibantu kalau ada kawan-kawan. Anak kita mungkin terlalu muda, tapi kawan yang seumur dengan kita datang berziarah kepada kita. Tapi kalau anak yang seumur dengan kita, kalau kawan yang seumur dengan kita tak masuk dengan 3 jenis kawan yang disebutkan yang dalam hadis yang saya bacakan tadi, tak gunalah, tuan-tuan. Tak guna kita berkawan selama ini. Tak guna kita membelanja antara kita, tuan-tuan. Tak guna kita bermusafir bersama-sama dengan dia. Kalau di akhir hayat kita, kalau kita tak dapat tolong kita, tolong apa, tuan-tuan? Mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tuan-tuan dah mati, buku ini menceritakan anak-anak boleh urus, tuan-tuan. Anak-anak boleh urus, memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak. Sehingga buku ini, tuan-tuan, menjemput anak-anak supaya menjadi imam, mengimamkan salat jenazah ibu dan ayah mereka. Berapa orang tuan-tuan nampak sepanjang tuan-tuan hidup lah? Mak mati, anak yang mengimamkan. Isteri mati, suami yang mengimamkan. Tuan-tuan tengok di mana? Bahkan kalau isteri kita mati, tuan-tuan, yang afdal mengimamkan bukan imam surau ini. Yang afdal mengimamkan ialah suaminya. Kalau ayah dan ibu mati, yang afdal mengimamkannya bukan imam ni, bukan imam pandan mewah ni, bukan. Yang afdal mengimamkannya ialah anak-anaknya.
Inilah tuan-tuan. Saudara, satu lagi tuan-tuan dan puan, kita mati meninggalkan anak-anak ini. Pastikan anak ini. Saya nak tanya juga kepada tuan-tuan, kepada perempuan, when was the last time during your prayer, when you offer doa, dalam doa itu mention nama ibu dan ayah yang penuh, minta ibu dan ayah tuan-tuan didamaikan di alam barzah. Mak dan ayah saya telah meninggal hampir 20 tahun yang lalu tuan-tuan. Bilakah kali terakhir kita menyebutkan nama ibu dan ayah agar ibu dan ayah damai di alam barzah? Buku ini boleh menjawab soalan-soalan itu tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tanyakan anak kita, tuan-tuan balik nanti tanya anak kita. Balik ni, tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh buat balik ni. Sebelum tidur, kalau belum makan lagi, selepas makan, masa makan, tanyakan anak kita. Katakanlah ada 3 orang anak kita. Semuanya dah melebihi 13 tahun. Umur sudah 13 tahun. Panggil duduk depan tuan-tuan. Hari ni, malam ni buat. Apa dia? Mandin. Anak perempuan nama Ita. Mandin dan Ita. 3 orang depan. Semuanya melebihi 13 tahun umur. Semuanya sudah balik. Tanyakan kepada dia, macam mana bunyi doa mak dan ayah nak dengar ni? Macam mana bunyi doa kepada ibu dan ayah yang telah pergi berjumpa dengan Allah? Engkau bertiga-tiga masih hidup. Macam mana doa nak disampaikan kepada ibu dan ayah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana bunyi doa ni? Saudara, saudara bagi tahu saya berapa orang anak yang tahu doa tu. Allahumma ighfir li dhunubi wa maghfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yakin tuan-tuan tanya malam ni kepada 3 orang anak, tiga-tiga tak boleh berdoa. Tiga-tiga tak boleh berdoa. Siapa yang mendoakan kita besok? Mati anak Adam tuan-tuan, mati anak Adam, tak ada satu yang masuk kubur ikut dia bersama-sama di kubur. Tak ada satu. Kereta tak ikut dia, tuan-tuan, rumah tak ikut dia, pangkat tak ikut dia, kedudukan tak ikut dia, kekayaan tak ikut dia, keselesaan tak ikut dia, kemewahan tak ikut dia. Yang ikut dia 3 perkara. Apa yang pertama puan? Yang ikut dia 3 perkara. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Tuan-tuan, apa yang pertama? Amal jariah. Amal jariah ikut dia. Yang kedua? Yang kedua apa? Tuan-tuan, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Anak yang soleh. Ni. Doa anak yang soleh. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuan-tuan, ada cerita ulama. Saya pun cerita, selalu saya cerita ni. Hari Khamis malam Jumaat, roh-roh yang ada di alam barzah dibangunkan. Hari Khamis petang Jumaat, hari Khamis malam Jumaat petang, sebelum maghrib. Roh-roh ini menghadap kiblat. Angkat tangan tuan-tuan. Antara yang disebut roh itu dengan lilihan air mata. Dahsyat air mata mengalir tuan-tuan. Air mata mengalir dahsyat. Apa dia kata? Ya Allah, mana doa anakku wahai Allah? Mana? Aku dah mati 36 tahun. Mana doa wahai Allah? Mana doa wahai Allah? Aku tak terima doa daripada anak sulung aku. Aku tak terima soal daripada anak perempuan aku. Aku tak terima soal daripada anak bongsu aku. Aku tak terima wahai Allah. Saudara, macam mana? Saudara, inilah dia perlu sahabat. Sahabat yang mengingatkan kita, mengingatkan anak kita. Kalau mak bapak tak mampu nak mengingatkan anak kita, panggil sahabat mengingatkan anak kita. Kalau mak bapak terlupa mengingatkan kita, panggil sahabat untuk mengambil tempat ayah bunda, untuk mengingatkan kita, anak-anak untuk mengingatkan kita. Sebab itu saudara, tajuk malam ni, sahabat ni sangat penting. Apa nak buat? 2-3 perkara. Saya nak mengakhirkan ni. Pertama, tuan-tuan dan puan, bincang dengan isteri, bincang dengan suami, senaraikan sahabat-sahabat kita. Senaraikan. Dan senaraikan sahabat kita, tuan-tuan dan puan, tengok dia punya kriteria, 3 kriteria itu. Sama ada kawan-kawan kita sekarang tu memenuhi 3 kriteria. Apa kriteria yang pertama, tuan-tuan? Melihat wajahnya,
Melihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, apa dia? Mendengar kata-katanya menambah ilmu agama kita. Yang ketiga, saya ulang, yang ketiga, gerak-gerinya mengingatkan kita kepada kematian. Itulah fungsi sahabat. Nombor dua, kalau itulah kriteria, ada 3 kriteria that we must have for all the friends within our circle of friends, itulah kriterianya. Nombor dua, tuan-tuan, tak ada cara lain. Kita punya kena struktur balik kawan-kawan kita. Yang tak bantu kawan-kawan kita mengingatkan kita kepada Allah, tuan-tuan, letak sebelah dulu, letak sebelah. Bagi tahu dia, Din, kita dah berkawan 27 tahun, Din. Tapi kawan-kawan aku pun silap, engkau pun silap. Aku tak ingat kau pada Allah, engkau tak ingat aku pada Allah. Bagi kita buat begini, Din. Kita tak boleh terus berkawan cara macam ini. Mari kita dalam masa 40 hari ni, 40 hari ni, Din. Engkau cari Allah, aku cari Allah. Engkau sayang Allah, aku sayang Allah. Engkau cerita Allah, aku cerita Allah. Selepas 40 hari ni, kita berkawan semula, Din. Kita nak apa yang kita cakap setiap hari ni kita berjumpa. Bukan cara macam sekarang ni. Setiap hari kita berjumpa, engkau cerita Allah, aku cerita Allah. Engkau cerita Rasul, aku cerita Rasul. Kita akan jalin hubungan selepas itu, Din. Bagi tahu tuan-tuan. Serius, ini very serious. Yang ketiga tuan-tuan dalam hal tentang kawan ni, suami punya kawan biasanya isteri dia kawan isteri kita. Kawan-kawan anak kita bergantung kepada biasanya siapa kawan mak dan ayahnya. Itulah kawan anak kita. Jadi juga pastikan isteri kita dan anak-anak kita, suami kita dan anak-anak kita juga mengikut peraturan-peraturan ini. Anak kita daripada awal-awal kita beritahu, tuan-tuan, syarahkan kepada anak-anak. Engkau masih kecil lagi, engkau tak faham. Ayah dah ikut kelas, ayah dah diberikan ilmu mengenai ini, tapi engkau masih kecil, engkau tak faham. Tapi ayah nak bagi tahu, engkau pilih kawan sekarang ni bagus. Ayah tak kena apa, engkau bagus kawan. Kawan kau bersukan, kawan kau main bola, tapi engkau main bola, orang maghrib engkau tendang bola lagi kan? Bukan itu kawannya, man. Bukan itu kawannya, man. Bukan. Bila dilakukan Allahu Akbar, man, yang lain semua kecil, yang besar ialah Allah, man. Kalau engkau kebetulan ni besok meniaga durian, engkau meniaga durian musangking, kau dapat daripada raup durian itu, kau akan dapat durian, tuan-tuan, ya. Blackthorn pun kau akan buat. Tapi man, durian kau niagakan, Blackthorn 1 kilo, tuan-tuan, RM76, tuan-tuan, 1 kilo, RM75 1 kilo. Tapi bila kau mendengar azan, Blackthorn tu tidak lebih mulia daripada azan. Musang King tidak lebih mulia daripada azan. Betul, tuan-tuan, bagi tahu anak kita cara didik dia. Sebab itu, tuan-tuan, maknanya untuk anak-anak, saya sangat concern anak-anak ni. Tengok tak ada anak-anak. Anak-anak sampai peringkat, tuan-tuan, di Ampang ni pun termasuk anak-anak sudah hilang minat kepada agama. Tak percaya, tuan-tuan. Tuan-tuan, bagi tahu anak hal-hal agama, dia tak minat. Majlis ilmu dia tak minat. Tengok bapak dia, tengok apa ni, mak bersaudara dia sakit, dia tak minat. Tengok bapak saudara dia sakit, dia tak minat. Nak bawa pergi hospital, tengok makcik dia sakit, dia tak minat. Apa saja yang kaitan agama, anak kita tak minat. Baca Quran tak minat, pergi kelas tajwid tak minat, jumpa ustaz tak minat, jumpa imam tak minat, pergi masjid tak minat, pergi surau tak minat. These are the children. Inilah anak-anak kita, tuan. Inilah bentuk rupa anak-anak kita sekarang ni. Tak ada yang minat. Memang tak ada yang minat. Betul, tuan-tuan dan puan. Apalagi ancaman-ancaman daripada berbagai-bagai yang didapat daripada handphone, tuan-tuan. Dan handphone kebanyakan, tuan-tuan, too vulgar. The content of the handphone sometimes is too vulgar, tuan-tuan. Buka-buka kadang-kadang tu pop-up tu timbul, tuan-tuan. Yang tak berbaju pun ada. Tentang kita tengok ceramah dengan pop-up tu. Tak berbaju pun ada. Itulah jenisnya racun-racun yang dibuat oleh Yahudi kepada kita. Nak meracun pemikiran manusia di dunia supaya barangan-barangan dia laku, barangan-barangan dia berada di pasaran dan barangan-barangan dia laris.
Dia nak menggunakan telefon melariskan barang-barang dia. Dia nak menggunakan semua tuan-tuan, semua platform-platform itu untuk melariskan barang-barang dia. Ini dia. So itu saudara, perlunya kawan, sangat perlu kawan. Kita dengan mak ada batasan. Kita dengan suami ada batasan. Kita dengan ayah ada batasan. Kita dengan menantu ada batasan. Kadang-kadang dengan kawan-kawan tak ada batasan. Kita banyak rahsia dengan mak, banyak rahsia dengan isteri, tapi tidak berahsia dengan kawan-kawan kita. Itu tuan-tuan. Jadi kita ambil kesempatan ini. Kita ambil kesempatan ini tuan-tuan, untuk kita menentukan bahawa kehidupan kita bersama dengan kawan kita akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan membawa kita ke syurga. Kawan membawa kita ke alam kubur yang selamat. Kawan membawa kita mengakhirkan hayat dengan damai. Kawan yang membawa kita besok di akhirat tuan-tuan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan yang bersama-sama dengan kita bertemu dengan Nabi Muhammad dan kita minum telaga Kausar, air daripada telaga Kausar bersama dengan Nabi Muhammad. Kawan yang bersama-sama kita ikut giliran kita berada di atas mizan nanti. Kawan yang bersama-sama dengan kita melintasi titian sirat, dan kawan yang bersama-sama dipimpin oleh malaikat untuk ditunjukkan pintu syurga kepada kita. Itu kawan kita tuan. Jadi saya harap insya-Allah tuan-tuan, itulah di antaranya perkara yang perlunya. Hanya saya ingin menyebutkan tuan-tuan depan ni. Tuan-tuan keluar nanti ya. Kat sana ada teman saya. Tuan-tuan dapatkan ini. Satu ni tuan-tuan dan puan, namanya ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dapatkan ni. Tolong dapatkan ni tuan-tuan. Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang sedang dibangun. Sekarang buat kerja-kerja tanah. Di tanah 7 ekar yang diwakaf. Pewakafnya adalah 2 orang suami isteri profesional. Suaminya consultant, management consultant. Isterinya senior lawyer tuan-tuan. Milik tanah berdua-duanya tuan-tuan, tanah 7 ekar, nilai satu tanah tu 150,000 kali 7 tuan-tuan. Dia hilang duit. Tapi mereka mengharapkan mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanah tu tuan-tuan diwakaf. Sekarang nama dalam geran, nama dua-dua ni suami isteri dia tak ada. Bila wakaf, nama dalam geran ialah Majlis Agama Islam Pahang. Tempatnya ialah Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Pahang Darul Makmur. Daripada Ampang ini sampai ke tempat itu 45 minit. Bawa kereta hanya 120, 120. Tuan-tuan boleh sampai sana 45 minit. Sekarang sedang buat kerja tanah. Majlis Agama Islam Pahang yang menjadi pemilik sekarang ni melantik yayasan saya. Nama yayasan saya lah Yayasan Husnul Khatimah. Sebagai mutawali namanya. Mutawali yayasan inilah yang akan membangunkan tanah 7 ekar itu tuan-tuan. Sedang nak dibangunkan ini. Dan yayasan saya lah yang akan mengisi program-program untuk Anjung Husnul Khatimah. Apa programnya? Secara sepintas lalu programnya ialah di situ nanti tuan-tuan akan dididik, suami dididik, isteri dididik, anak-anak dididik untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti di sana ada program 5 modul tuan-tuan, 5 modul. Satu modul 1 minggu, habis balik, bila-bila lapang datang minggu yang kedua, modul yang kedua. Habis balik, datang modul yang ketiga. Habis balik, bila-bila lapang datang modul yang keempat, modul yang kelima. Apa tajuknya? Modul 1 tajuknya mati mengucap la ilaha illallah. Mana tuan-tuan pernah dengar ada kursus macam tu tuan-tuan? Mati mengucap la ilaha illallah modul 1. Habis, mungkin tak sambung, bila dia lapang datang pula modul yang kedua. Mati mengucap la ilaha illallah modul 2. Habis, tuan-tuan 2 bulan yang kemudiannya bersama suaminya datang lagi modul yang 3. Mati mengucap la ilaha illallah modul 3. Sampailah modul yang kelima. Tuan-tuan pernah dengar ke? Ada orang bagi kursus tajuknya mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, nak jadi guru ada training, nak jadi kerani ada training, nak jadi eksekutif ada training, nak jadi supervisor ada training, nak jadi petani ada training, nak jadi nelayan ada training, nak jadi banker ada training, nak jadi lawyer ada training. Tapi nak mati di mana training itu tuan? Nak mati tuan-tuan, nak mati mengucap la ilaha illallah di mana training? Bagi tahu saya di mana training?
Di sinilah satu-satunya dalam dunia. Maybe this is the first one in the world. Perhaps this must be the first one in Malaysia. Tempat ini tuan-tuan. Tempat ini ada 3 perkara. Pertama, pusat pengajian warga emas. Pusat pengajian warga emas. Yang kedua, itu pengajian. Yang kedua, pusat penjagaan warga tua. Tadi pengajian, yang kedua dia penjagaan. Pusat penjagaan warga tua. Dan yang ketiga, 5 modul yang saya sebutkan tadi. Modul jangka pendek. Seminggu. Nama modulnya mati dalam husnul. Dan mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara, di sinilah tempatnya. Tuan-tuan, insya-Allah semua orang tuan-tuan, semua orang dialu-alukan nanti. 70% daripada pesertanya Malaysian. 30% kita peruntukkan untuk Singaporean, untuk orang Brunei, untuk orang Indonesia, untuk selatan Thailand yang akan datang ke situ nanti tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Sekarang ni sedang nak dibina tuan-tuan dan puan, seluruhnya wakaf. Seluruhnya wakaf. Tanah diwakaf, pembinaannya diwakaf, dananya wakaf tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Pekerja-pekerja yang menerima gajinya melalui wakaf, semua wakaf. 100% wakaf tuan-tuan dan puan. Jadi antara wakaf tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah malam ni tuan-tuan boleh berwakaf. Sumbangan wakaf tunai untuk pembangunan komplek Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan yang meniaga tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh menyumbang. Insya-Allah kita ada facilities tax deduction. Kita ada pengecualian tax. Tuan-tuan tak perlu bayar tax bila tuan-tuan menderma kepada komplek Anjung Husnul Khatimah. Ini nama sumbangan wakaf tunai untuk komplek Anjung Husnul Khatimah. Dapatkan tuan-tuan. Jadi QR code ni, tuan-tuan tembak aja QR code ini, insya-Allah berilah sumbangan. Mungkin bulanan tuan-tuan bagi tahu bank, buat SI nama standing instruction. Tiap-tiap bulan potong RM10, RM10, tanpa tuan-tuan ketahui sampai tuan-tuan mati dipotong RM10. Kalau tak buat macam itu tuan-tuan, kadang-kadang kita dah 5 tahun tak menderma RM1 pun tuan-tuan. Inilah yang kita perlu lakukan, insya-Allah. Yang nombor 2 tuan-tuan. Nombor 2, buku tadi tuan-tuan, buku tadi. Ini dia punya apa, tuan-tuan boleh dapatkan ini. QR code juga boleh online. Dan sebahagian dari buku ini tuan-tuan, sebahagian daripada hasil daripada buku ini saya dermakan terus kepada komplek Anjung Husnul Khatimah. Inilah yang saya buat. Saya dah janji dengan Allah, hujung hayat, umur saya 76 tahun perempuan. Saya berumur 76 tahun. Tadi pagi bagi ceramah 3 jam tuan-tuan. 3 jam. Balik ke rumah sekejap tuan-tuan. Sekarang ni ceramah pada malam ni 1 jam lebih tuan-tuan. InsyaAllah. Besok ada lagi ceramah tuan-tuan. Lusa ada lagi ceramah. InsyaAllah tuan-tuan. Tapi inilah yang saya bawa. Ini saya bawa tulisan saya, hasil saya. Sebahagiannya saya dermakan kepada komplek Anjung Husnul Khatimah. Hujung-hujung hayat saya 76 tahun tuan-tuan. Agaknya saya di antara yang paling tua dekat sini tuan-tuan. Tapi Allah izinkan saya bergerak. Allah izinkan saya buka mulut. Allah izinkan saya buka mata. Allah izinkan saya buka telinga. Dan Allah izinkan saya dibuka hati saya oleh Allah. Untuk 76 tahun. Nanti berlegar di seluruh negara tuan-tuan. Untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Bantulah kami tuan-tuan. Tuan-tuan dapat nanti tuan-tuan dapat ni. Tuan-tuan dapat ni. Tuan-tuan tengok ni brosur-brosur ni. Tuan-tuan nak derma silakan. Sangat-sangat dialukan. Kalau tak mau derma pun, tuan-tuan doakanlah. Doakan saja. Supaya Anjung Husnul Khatimah ni dapat direalisasikan dalam 2 tahun yang akan datang, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Perbelanjaan ini ada 3 fasa. Fasa yang pertama, 13 juta ringgit. Ada masjid, kita dirikan masjid. Harga masjid 3.8 juta tuan-tuan. Saya bawa buku ni tuan-tuan, dah 2 tahun ni. Kita dah collect 2.6 million tuan-tuan. 2.6 million. Dengan sikit collection daripada teman-teman, derma dan sebagainya. Tapi mainly daripada jualan buku ini. Dan sebahagian besarnya saya masukkan dalam tabung komplek Anjung Husnul Khatimah. Inilah tuan-tuan, inilah yang saya tinggalkan. Inilah legacy yang saya tinggalkan. Memang saya dah tinggalkan ilmu dalam forum Perdana Ehwal Islam. Bersama dengan Harun Din, Ismail Kamus, Hasan Din. Bersama dengan Hashim Yahya. Bersama dengan bekas Mufti Selangor dulu, tuan Datuk Ishak Barum. Tuan-tuan ingat tak Datuk Ishak Barum tuan-tuan? Orang kalau tanya saya, Hasan siapa dalam kepala kau manusia yang boleh kamu anggap sebagai manusia yang beriman? Setakat yang kamu tahu, kriteria manusia beriman, sifat manusia beriman. Memang tuan-tuan, terus kepada saya memikirkan seorang insan. Namanya Datuk Ishak Barum tuan-tuan. Saya kenal dia lama tuan-tuan. Siapa lagi? Profesor Harun Din. Saya kenal lama. Siapa lagi? Ismail Kamus. These are the genuine people tuan-tuan. These are the genuine. Because of the genuineness lah,
Saya mempromosikan Forum Perdana Ehwal Islam 6 tahun tuan-tuan. Dan tak pernah Forum Perdana Ehwal Islam ni dibuat kajian, tuan-tuan. Kajian yang dibuat tentang popular program tak pernah jatuh nombor 2 tuan-tuan. Tak pernah. Kalah Seniman Bujang Lapuk, kalah Pendekar Bujang Lapuk, kalah tuan-tuan. Forum Perdana Ehwal Islam top nombor 1, tak pernah gugur nombor 2 tuan-tuan. Inilah sebab keikhlasan dan kejujuran Datuk Ishak Bahru, keikhlasan dan kejujuran Datuk Ismail Kamus, keikhlasan dan kejujuran Datuk Profesor Harudin, kejujuran dan keikhlasan Datuk Hasan Bin, kejujuran dan keikhlasan Datuk Hashim Yahya antaranya. Dan termasuklah saya harap saya penjujur, saya ikhlas mengendalikan Forum Perdana Ehwal Islam itu insyaAllah. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, satu lagi untuk menentukan program-program ini terus berjalan, kita perlukan ada dana yang constant, continuous dana. Perlu tuan-tuan dan puan. Maka tuan-tuan dan puan insyaAllah saya tubuhkan ini, namanya Sabha Physio Rehab Center. Tuan-tuan ada masalah tentang otot-otot, ada masalah tentang lutut, ada masalah slip disc, ada masalah sakit-sakit sendi, ada masalah sakit pinggang, ada masalah sakit bahu, ada masalah tuan-tuan untuk tuan-tuan kembali menjadi manusia normal setelah stroke beberapa tahun, ada masalah setelah heart attack, nak recuperating untuk heart attack dan sebagainya, kami ada tempatnya tuan-tuan. Nur di Setapak, di PB 128 di Setapak. Ada 3 pakar dekat sana tuan-tuan yang dapat membantu tuan-tuan. Dan hasil daripada itu, kalau ada keuntungannya, ditumpahkan kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah cara tuan-tuan. Kalau tidak tak dapat bertahan, kita tak boleh minta orang sepanjang masa tuan-tuan, ambil daripada poket orang sepanjang masa. Kita ada program-program yang namanya sebagai profit center seperti ini untuk kita majukan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan tolonglah tuan-tuan call. Ada anak, ada mak, ada ayah, ada pakcik, ada makcik yang memerlukan rawatan-rawatan fisioterapi, tuan-tuan, bolehlah dapatkan, ada nombor telefonnya di sini insyaAllah. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, ada kad saya ni kad perempuan kad ini tuan-tuan dapatkan kad ini. Di belakang kad ini, depan tu nama saya, di belakang kad ini ada 6 media sosial. Saya berdakwah ni ada 2. Satu caranya tuan-tuan face to face, di masjid, di surau, di madrasah, ni face to face macam ini. Satu lagi online. Saya berdakwah online, namanya Islam Online oleh Datuk Dr. Hasan Ali. Dah 4 tahun tuan-tuan dan puan. Hari-hari ada new. Hari-hari ada tuan-tuan insya-Allah new posting. Kuliah maghrib saya ada new posting, kuliah subuh saya ada new posting, kuliah duha saya ada new posting. Tuan-tuan ambil ni, tuan-tuan screenshot, sebarkan semua dalam konteks nombor telefon tuan-tuan. Ini dakwah yang kita kena buat. Ini tuan-tuan dakwah. Sebarkan. Dengan menyebarkan kebesaran Allah ini tuan-tuan, kita sudah memainkan peranan sebagai pendakwah yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan buat, tuan-tuan minta nanti, saya pun ada dekat luar pun ada tuan-tuan kad saya ni. Screenshot. Tuan-tuan ambil gambar, sebar seramai-ramai manusia untuk dapat menonton Islam Online oleh Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali insyaAllah. Tuan-tuan, free, semuanya free of charge. You don't need to pay even a single cent tuan-tuan untuk dapat akses kepada program-program yang terkandung dalam program yang saya sudah usahakan itu insyaAllah. Akhirnya tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Jam saya sekarang pukul 8.53 InsyaAllah terlebih daripada 8.45 yang saya janjikan Kita tutup dengan sedikit doa. Kita bacakan doa sikit tuan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi majma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami sedang duduk dalam taman-taman syurga, wahai Allah.
Kami sedang duduk taman-taman surga dalam dunia ini, wahai Allah. Engkau syurgakan kami nanti, wahai Allah. Engkau syurgakan isteri kami yang kami sayang. Engkau syurgakan suami kami yang kami cinta. Engkau syurgakan anak laki-laki kami, wahai Allah. Engkau syurgakan anak perempuan kami. Engkau syurgakan menantu-menantu kami, wahai Allah. Engkau syurgakan sahabat-sahabat kami, wahai Allah. Ya Allah, kalau majlis ini dianggap sebagai majlis pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, dosa mak dan ayah kami yang kami sayang, kami cinta, wahai Allah. Dosa adik, abang dan kakak kami, dosa mertua-mertua kami, dosa teman-teman, sahabat-sahabat andai kami, wahai Allah. Gugurkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Kami tak boleh bawa dosa ini untuk dimatikan. Kami tak boleh bawa dosa ini untuk dikafankan. Kami tidak boleh bawa dosa ini untuk dimandikan, disembayangkan. Kami tidak boleh bawa dosa ini ke liang kubur, wahai Allah. Kami tak boleh bawa dosa ini ke alam barzah. Kami tidak boleh bawa dosa ini ke alam barzah, ke alam mahsyar, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau matikan kami dalam Islam. Engkau besarkan kami dalam Islam. Engkau tuakan kami dalam Islam. Sakitkanlah kami dalam Islam. Nazakkanlah kami dalam Islam. Akhirkan hayat kami dalam Islam, wahai Allah. Akhirkan hayat kami dalam Islam, wahai Allah. Akhirkan hayat kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah mendapatkan penyatuan di antara kami di kawasan pandang mewah ini, pandang mewah ini, wahai Allah. Satukan hati-hati kami, wahai Allah. Datangkan malaikat untuk menjalinkan hati-hati kami, wahai Allah. Kami sayang kamu antara kami, sayang menyayang di antara kami, sayang menyayang di antara penduduk di kawasan ini, sayang menyayang di antara kami yang mentadbirkan surau ini, dan sayang menyayang di antara anak-anak karya yang menggunakan kemudahan surau ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini merupakan majlis memberikan kekuatan untuk mempertahankan agama, pilihlah kami orang yang mempertahankan agama. Pilihlah kami menjadi ansarullah, wahai Allah. Pilihlah kami menjadi pembantu agama Engkau, wahai Allah. Pilihlah kami menjadi pembantu agama Engkau, wahai Allah. Pilihlah kami menjadi pembantu agama Engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah majlis yang menempatkan Nabi, tidak kami terlibat dalam majlis lara, tuan-tuan. Wahai Allah, jangan kami letakkan dalam majlis yang lara. Jangan kami terpaut dengan majlis yang lara. Jangan majlis dilarakan dengan hati juga kami yang lara, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami memohon. Kau berilah taufik dan hidayah Engkau kepada kami, wahai Allah. Kalau majlis ini memanggil hidayah, gugurkan sebutir hidayah dalam hati kami. Gugurkan sebutir hidayah kepada hati anak-anak kami, wahai Allah. Gugurkan sebutir hidayah kepada isteri kami yang kami sayang, suami kami yang kami cinta. Gugurkan sebutir hidayah kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang datang ke surau dan yang tidak datang ke surau ini, wahai Allah. Gugurkan sebutir hidayah dalam hati-hati mereka, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, selamatkan teman-teman kami di Palestin, wahai Allah. Selamatkan teman-teman kami di Palestin. Selamatkan teman-teman kami di Gaza. Selamatkan teman-teman kami yang sedang berjuang, wahai Allah. Mereka sedang berjuang mempertahankan diri mereka, mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan agama mereka, wahai Allah. Hancurkan Yahudi, wahai Allah. Hancurkan Zionis, wahai Allah. Hancurkan Israel, wahai Allah. Hancurkan Israel, wahai Allah. Segera Engkau hancurkan Israel, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada kami yang diam di kawasan ini, di pandan mewah ini, kami akan menggunakan surau ini. Inilah tempat awal dan tempat akhirnya. Inilah stesen utama dalam hidup kami, wahai Allah. Panggillah manusia-manusia mendatangi rumah Kau ini, wahai Allah. Lambailah manusia-manusia datang ke rumah Kau ini, wahai Allah. Yang kaki masih berat untuk melangkah ke rumah Kau ini, ringankan kaki mereka, wahai Allah. Ringankan kaki-kaki mereka, wahai Allah. Ya Allah, akhirnya, wahai Allah, Kau menjadikanlah kami insan-insan selagi kami insan ahli surga, wahai Allah. Surga akamkan kami, wahai Allah. Kurniakan surga kepada kami. Apa juga yang kami lakukan ini adalah jalan ke surga. Apa juga yang kami sebutkan ini sebagai tempat untuk menempah surga, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada pengurusi, terima kasih kepada Cik Sirun, ya, saudara Sirun yang tak jemu-jemu, tuan-tuan, memanggil saya, mengundang saya, menghubungi saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan usaha-usaha yang demikian membuka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada sahabat-sahabat, terima kasih kita dapat jumpa, doakan saya, tuan-tuan. Teman-teman saya semua yang saya sebut namanya semua sudah pergi, tuan-tuan. Dengan Hasan Ali yang masih hidup lagi.
Kalau tuan-tuan dengar Hasan Ali pun dipanggil oleh Allah, tuan-tuan dipanggil oleh Allah. Besok lusa tulat bila-bila pun tuan-tuan sedekahkanlah sepotong Fatihah buatnya. Doakan dia. Mudah-mudahan dia damai di alam barzah nanti, tuan-tuan. Insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin dan muslimat yang saya bincang tadi, sebagaimana yang kita sama-sama telah memperdagangkan